Pilota, pilota, pilota. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah SWT kerana masih lagi dikurniakan nikmat Islam, nikmat iman, di mana kita semua dapat berkumpul, berjumpa pada malam ini dalam satu majlis ilmu. Alhamdulillah. Jadi yang dihormati para panel, panel jemputan kita, Ustaz Da'i Fuad selaku ahli panel kita pada malam ini. Yang disayangi, yang dihormati rakan-rakan seperjuangan, para perempuan-perempuan, mungkin ada kenalan yang kenal kami. Jadi selamat datang diucapkan. Jadi insyaAllah pada malam ini kita akan live selama 2 jam. Dan di akhir program ini, di akhir majlis ini kita boleh ada slot soal jawab di mana anda semua boleh tanya apa saja soalan. InsyaAllah nanti ahli panel kita akan bantu untuk jawab. Okay, baik, jadi sebelum kita start, mungkin Da'i Fuad, mungkin boleh kita berkenalan balik sebab dah lama lost contact. Mungkin ramai yang tak tahu apa dia perkembangan terkini Ustaz Da'i Fuad kita. Yalah, mungkin ada yang nak tahu dan ingin tahu apa dia perkembangan terkini. Ustaz, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Al-muhtaram al-alim ulama fi biladina Malaysia, ayyuhal mustami'un al-kiram, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Khususnya kepada moderator kita Hasif Liman ni. Hasif Liman ni saya nak cerita banyaklah pengalaman saat-saat kecil, saat-saat di Allahumma Muhammad, sekolah Kebangsaan Pandan Jaya, sekolah Al-Hilal dan sebagainya, dan juga kepada semua rakan-rakan taulan, termasuk juga sahabat-sahabat kita ni yang berada dalam perjuangan masing-masing. Hafiz, kepada Omir, Onizuka, Taufik, Lina, Syahira, Ska, Secret pun ada juga, Nokia 33 Sekupang pun ada. Apakah nama yang ni? Dan juga semualah kawan-kawan yang berada pada malam yang sangat barakah ini. Malam ni ada malam game yang hebat. Malam ni, lepas ni habis program ni, kita akan saksikan insya-Allah Vietnam menentang Malaysia. Saya tak tengok bola. Dan juga kepada Syahidah Sukaina, insya-Allah ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayuhal mustami'un al-kiram. Jadi saya umur sebaya dengan Tuan Hasif kita. Saya sempurna habis pengajian agama di sekolah agama menengah Batu 10 di Samten. Setelah itu saya lanjutkan pelajaran di pondok di Kedah dan juga di Melaka. Saya habiskan sijil tinggi agama di Kuala Kubu Baru, dan setelah itu saya lanjutkan pelajaran peringkat sarjana muda di Universiti Sains Islam Malaysia. Setelah itu saya ke Hadramaut, ke Yaman. Kalau biasa kalian pernah dengar kan nasi Arab Hadramaut. Sebenarnya nasi Arab Hadramaut yang sedap Hadramaut sini. Nasi Arab sana tak pernah sedap lah. Kerana tak pernah sedap macam kat sini. Dan setelah itu saya menyambung peringkat sarjana saya di UKM. Dan insya-Allah sedang mengakhiri dan meneruskan dalam bidang usuluddin insya-Allah. Saya naib juara da'i tahun 2015 yang lepas. Dan Allahumma salli ala Muhammad, kini alhamdulillah saya dah menikah. Baru nikah bulan 1 hari itu, panik nikah. Panik nikah ni untuk saving budget kan. Dan yang paling syok alhamdulillah, saya mula jadi panel Tanyalah Ustaz, panel-panel agama untuk RTM, untuk TV3, untuk Bernama, untuk Sinar Harian. Mula umur saya 23 tahun. Dan saya mula ada tauliah mengajar ilmu agama, diizinkan oleh Allah mula umur 22 tahun, iaitu saya ada tauliah daripada Selangor, Negeri Sembilan dan juga Jawi lah. Dan sekarang ni saya kontrak kepada beberapa stesen TV dan juga radio dalam memberikan konten-konten agama. Dan malam ni saya dapat jumpa semua dan khususnya tim HSF Empire dan semua kenalan-kenalan
pakatan-pakatan perikatan dan semuanya yang berada pada malam ni. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Dan saya juga sangat gembira dapat bersama dengan Hasif. Hasif ni leadership dia saya tahu dia ada, sebab zaman sekolah rendah dulu pun dia punya pengaruh dia besar juga kat sekolah dulu. Jadi walaupun waktu kami dulu satu grup kompang, saya kompang, jadi sekarang ni tak tahulah skill tu ada lagi ke tak ada. Tapi alhamdulillah lah, mudah-mudahan, dan sangat gembira saya dapat bertemu. Saya pun seronok tengok kawan-kawan semua dah ada posisi yang penting dalam masyarakat, dalam ekonomi dan juga dalam putaran pusingan kita semua. Jadi itulah sedikit tentang diri saya, insya-Allah. Sip. Ya. Ada tak dengar suara ke semua? Suara Daif Mak kita dengar tak semua? Boleh komen je tak? Macam ada yang miscommunication. Suara okey. So maknanya okey lah. Alhamdulillah. Okey, alright, okey. Amin cakap okey, semua okey. Okey. Alhamdulillah Daif Mak kita lama tak jumpa sebenarnya. Masya-Allah dah makan tahun dah kita tak jumpa sebenarnya. Dah jadi entar dah jadi orang hebat dah sekarang. Allah. Masya-Allah. Allah, masya-Allah. Jadi itulah dah jadi dah banyak program sekarang Ustaz Endel lah, bagi ceramah pun ada, motivasi sekolah-sekolah kan. Allah, alhamdulillah. Ustaz, rasanya kita dah boleh mula untuk pusingan yang pertama ni. Okey, jadi berbalik pada topik kita, buat apa Allah suruh ni, Allah bagi apa kita nak. Dalam konteks tajuk kita ni, adakah apa yang kita minta tu, apa yang kita buat tu dapat sekelip mata terus, ataupun Allah bagi kita dalam pelbagai bentuk. Jadi boleh Ustaz teruskan, silakan. Baik, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada semua kawan-kawan kita yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila pertanyaan dibincangkan, adakah kita buat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh, setelah itu adakah kita akan dapat sekelip mata ataupun tidak? Saya ada training beberapa pasukan ataupun program. Sebagai contoh, kami ada buat latihan yang bersama dengan guru-guru JAIS. Ada juga dalam latihan kami bersama dengan pasukan insurans Isra, Otai Burger, Petronas dan sebagainya. Kalau kita cakap daripada banyak sudut lah. Pertamanya, antara perkara, ramai di kalangan kita ni risau satu perkara, iaitu bab rezeki. Kerisauan kita semua sama, iaitu dalam hal rezeki. Rezeki ni, apa maksud ulama? Apa maksud perkataan rezeki? Rezeki ni dimaksudkan dengan adalah sesuatu barang yang memberikan manfaat. Barang tu kalau kita sebut dalam kitab tauhid, benda-benda lama tau. Benda-benda lama. Barang ni istilah ada apa-apa faedah. Itu dalam bahasa kita. Kalau sebut barang dalam kitab lama. Tapi apa-apa sahaja yang apa-apa barang yang dapat memberi manfaat. Contoh barang yang disebut sebagai kesihatan, nikmat, berpanjangan. Korang boleh dengar cakap malam ni, korang dapat circle yang ingat agama, terbang, korang tahu ada team, korang tahu step dekat mana, korang tahu ada masa korang earn money, itu semua rezeki. Dan rezeki pula ulama bahaskan kepada dua bahagian. Kalau ulama fiqh, dia sebut rezeki adalah, Allahumma salli ala Muhammad, apa-apa yang datang dalam hidup kamu. Rezeki bermaksud apa-apa yang datang dalam hidup kamu. Artinya dia mendatang. Ulama tasawuf pula cakap rezeki itu adalah sesuatu yang tumbuh daripada badan kamu. Sebab itu beza. Sebab itu kalau fiqh, kita anggap apa-apa rezeki yang datang itu sebagai rezeki kita. Tapi ulama tasawuf dia akan sebut apa-apa rezeki adalah yang menumbuhkan diri kamu. Sama ada tumbuh daripada sudut rohani ataupun korang tumbuh daripada sudut fizikal. So artinya kalau korang membangunkan diri daripada sudut fizikal ataupun rohani, itu pembangunan. Tapi kalau tidak, itu juga daripada sudut yang mungkin kita boleh semak perkara yang lain. Tetapi ayuhal mustami'un al-kiram, kalau kita kata kan, macam mana ni Ustaz, saya pening kepala lah. Bila saya dah buat, saya tak dapat lagi. Sedangkan kata kalau kamu buat apa yang Allah Ta'ala beri, Tuhan akan beri dekat kamu. La isyakartum la azidannakum. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kau kata kau nak mencintai Allah Ta'ala, kau ikut kami dulu. Okey. Dalil Quran macam ni tau. Dalil Quran macam ni. Semua kena fokus bab ni.
Bila Quran sebut wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Okey. Itu ayat Quran yang kedua. Ayat pertama kita sebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia ataupun jin kecuali untuk beribadah kepada aku. Apa maksud ibadah? Dalam kitab tafsir, ibadah ni maksud kita kerja. Ibadah ni maksud tauhid. Ibadah ni maksud adalah mencomotkan diri. Sedara lebih baik wajah dan badan kita kotor untuk mencari rezeki yang halal berbanding badan kita bersih tapi dapat rezeki yang haram. Faham tu? Badan bersih, muka kacak, muka nampak mewah tapi rezeki yang haram. Sebab itu lebih baik badan kita kotor. Lebih baik hidup kita susah, hidup kita banyak kekurangan tetapi mendapat rezeki yang halal. Sebab itu ayuhal mustami'un al-kiram, bila Quran sebut tujuan utama kita hidup adalah ibad. Ibad ni adalah apa-apa perbuatan. Sebab itu kerja juga dikira sebagai amal. Tak boleh bezakan. Kalau orang tanya ustaz, habis tu jin, syaitan, iblis adakah dia juga bekerja? Naam, dia bekerja. Naam, dia bekerja. Kalau iblis ataupun syaitan, kerja dia adalah merosakkan manusia. Tapi kalau kerja jin, tahu tak jin? Jin ni apa beza jin dengan kita? Jin ni sama dengan kita, sama bangsa, dia ada agama. Jin dia juga ada parti politik. Jin dia juga ada pasukan bola sepak. Jin dia ada dia ada ketua. Jin dia ada agama, ada jin beragama Kristian, ada jin beragama Buddha, ada jin beragama Islam. Jin sama macam kita, bezanya adalah dia ghaibat. Dia adalah sesuatu makhluk yang tidak berjasad. Okey, dia tidak berjasad. Sebab itu, apa cara jin kerja? Jin kalau dia bekerja, dia akan dapat apa yang dijanjikan oleh majikan dia. Sebagai contoh, saudara kena buat kerja untuk dapat gaji. Jin kena kerja untuk dapat darah. Faham? Jadi artinya, semua daripada kita ni akan buat kerja untuk dapat sesuatu apa yang kita nak. Apa yang kita nak. Dan contoh, saya buat kerja betul apa yang kita. Dan Quran pula sebut lagi, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Engkau kena beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga keyakinan itu datang kepada engkau. Quran sebut wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Artinya beramal dahulu barulah engkau akan mendapatkan nikmat yang Allah Taala akan berikan kepada kita. Sebab itu kalian semua tim-tim yang hebat ni, buat kerja dulu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Quran sebut kamu ni beribadah dulu sehingga aku datangkan keyakinan. Nampak kan? Biasa orang kata kan, saya tak yakin lah ustaz. Tak yakin orang dapat duit banyak ni. Saya tak yakin lah. Saya dah lama nak cari jodoh. Saya dah masuk OMI dah ustaz. OMI. Kenalkan saya dengan lelaki berbaju merah dan berseluar jin tersebut. Kan? Dah masuk OMI untuk berkenalan. Tapi saya masih belum menjumpai jodoh yang sejati. Dah masuk Baitul Jannah. Dah masuk dah ustaz. Baitul Jannah dah masuk. Baitul Nar je tak masuk lagi. Yang faham-faham tak faham sudah. Baitul Jannah. Saya dah masuk semua dah ustaz. Tak jumpa jodoh. Saya dah usaha macam-macam tak jumpa lagi. Relax. Sebenarnya, kita berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala mesti mendahului dengan amal perbuatan kita. Okey. Dan dengar elok dengan Allah, cara berhubung dengan Allah, Allah suka meminta dalil dalam hubungan. Allah suka meminta dalil dalam hubungan. Maksudnya, bukti kita cinta dekat Allah. Korang cinta dekat Allah. Apa bukti dia? Quran sebut, Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia kata alladhina yu'minuna bil ghaib. Engkau kalau engkau yakin kepada perkara-perkara gaib, maka engkau kena membangunkan solat. Bangunkan solat. Bangunkan betul-betul solat. Dan bila kita betul-betul membangunkan solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum, dan engkau telah pun mengeluarkan sebahagian daripada rezeki engkau untuk yunfiqun. Infak di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala. That's why kepada semua kawan-kawan, saya tengok majoriti kita tak adalah tua sangat. Biasanya 20-an, 30-an. Saya tengoklah kan. Apa yang kita kena buat sekarang ni, perkara pertama ayuhal mustami'un al-kiram adalah bekerja dulu sehingga keyakinan itu datang.
Aku tak yakinlah aku punya usaha ni boleh dapat. Tak, kau usaha dulu. Sebab dalil Quran nyatakan kepada kita, engkau bekerja, Tuhan beri dekat engkau. Kau tak bekerja, Tuhan tidak akan beri dekat engkau. Saya dulu pernah satu kali ceramah dekat dalam ladang kelapa sawit di Johor. Di Johor. Saya masuk ladang kelapa sawit tu, penganjur datang, saya ingatkan naik 4 wheel. Rupa-rupanya penganjur datang ambil saya dekat airport pakai Myvi. Dan bila pakai Myvi dia pula masuk ke dalam hutan ladang kelapa sawit pakai Myvi. Hebat gila Myvi. Dia boleh redah ladang kelapa sawit, estate dia boleh masuk. Dan memang bila dia pakai Myvi, kita ingat sebab memang jalan kelapa sawit sangat teruk. Saya pun masuk ke dalam. Dengan Myvi dia tuntang-tuntang memang hebat. Sampai dekat dalam, tiba-tiba saya tengah ceramah, tiba-tiba ada ada Allahumma salli ala Muhammad, ada kelawar masuk ke alam surau. Masuk pusing. Akhirnya apa yang nak kata? Habis saja program tu, yang dengar tahu tak, yang dengar ceramah saya dalam kelapa sawit tu adalah staff Gatri ataupun Samdebi, saya tak ingat. Samdebi kot. Samdebi. Masuk ke dalam tu, staff tu dengar, dan habis daripada ceramah mereka salam. Salam. Apa yang berlaku setelah mana kami bersalaman, saya pegang tangan dia, gila keras sangat. Dan di zaman Rasulullah sangat berbangga bila berjumpa dengan sahabat-sahabat dia yang tangan mereka keras kerana mencari rezeki di atas jalan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak tanya di kalangan kalian semua, berapa ramai yang kat sini pernah stres? Tolong komen dekat chat sebut saya. Saya nak tengok berapa ramai dekat sini yang pernah stres. Tolong komen saya di ruangan komen. Mana ni tadi? Saya chat. Okey, Taufik, terima kasih. Saya tunggu respon lain lagi. Saya Ustaz, Nokia 33 Sekupang. Main. Okey. Secret saya baik Aina Saad. Allahumma salli ala Muhammad. Oh, stres betul. Lagi. Saya perlukan lagi respon daripada anda semua. Baru 4 orang lagi. Saya juga dai. Asif pun sama juga. Stres. Sekas, saya juga. Amir, Sekas, Alung Bibi. Saya Ustaz, saya ya. Memang. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Stres kan dalam kehidupan kita, sangat-sangat stres. Sangat-sangat stres. Tahu tak? Hidup kita bermulalah saat kita mula fikirkan masalah dunia ni adalah ketika mana umur kita 24 tahun sekarang ni. Bila kita lalu je umur 24 tahun, banyak gila benda nak fikir. Lagi seronok kita rasa zaman-zaman tadika dulu. Tak ada fikir masalah kan? Sekarang ni Ahmad Hafiz Mat, banyak masalah yang kita fikir. Banyak problem yang kita fikir. Tahu tak? Masalah ni, dia datang kepada kita dalam banyak sebab tau. Dalam banyak sebab. Apakah tujuan masalah ataupun ujian? Ad-dunya darul imtihan. Dunia disebutkan daerah pengujian. Ad-dunya darul imtihan. Dunia adalah daerah-daerah pengujian, dan disebutkan lagi ad-dunya sijnul lil mu'minin wal jannatul lil kafirin. Artinya dunia akan menjadi penjara kepada orang mukmin dan akan menjadi syurga kepada orang-orang kafir. Kita tertekan. Siapa kenal Fazal Tahir? Fazal Tahir kenal Kenal Fazal Tahir. Fazal Tahir, saya pernah jumpa dengan mak dia, pernah jumpa dengan adik dia Anas Tahir. Saya bukan jumpa untuk suruh dia buat lagu untuk saya, sebab saya tahu suara saya ni lebih kurang suara aku budak girl je. Kan dia faham tak faham sudah. Siapa yang pernah dengar aku budak girl kan, saya tahu suara saya lebih kurang aku budak girl. Kalau saya buat single pun lebih kurang tajuk aku budak boy. Tapi bila saya jumpa dia katakan, you all nak jadi apa? Sebab adik-adik Anas Tahir ni, adik-adik anak-anak Tahir ni, Haji Tahir ni memang semua berjaya. Tapi tak adalah semua millionaire. Tidaklah semua millionaire. Dia kata apa? You all nak kaya, you tetap sukses. You tak kaya pun you sukses. Tapi kalau you nak kaya, you kena stres sikit. That's why Allahumma salli ala Muhammad, sebenarnya kaya ni bukan hanya kaya kepada pasukan. Bukan hanya kaya kepada majikan. Kalau majikan senang, pekerja dia akan senang. Itu leadership. Bila majikan ingat agama, dia akan ajak pekerja dia juga ingat agama. Kalaulah malam ni tak ada kuliah dengan Dai Fuad, mungkin korang tengah main PUBG. Kalau tak pun korang tengah layan chicken dinner.
chicken dinner, dia kata, korang tengah buat apa? Jannatul chicken dinner, Ustaz, dia kata. Tengah buat, kalau paling tidak pun lah, paling tidak korang tengah layan IG sajad, paling tidak, kan? Tapi sekarang ni, Allahumma salli ala Muhammad, korang tengah layan da'i. Korang tengah layan da'i. Okey lah Ustaz, kita orang tengah layan. Cuma saya nak bagi tahu dekat kalian, bila stres dalam kehidupan kita, tersedak Haji Tahir kat rumah. Allahumma salli ala Muhammad. Bila dalam kehidupan kita ni kan, bila dalam kehidupan kita tertekan. Orang tanya saya, hidup ada tertekan tak Ustaz? Ada. Hidup saya pun ada tertekan. Hidup ada ujian? Ada. Ustaz pernah kena fitnah? Pernah. Saya pernah kena fitnah. Ustaz pernah kena kecam? Selalu. Allahumma salli ala Muhammad. Pernah kena kecam? Isu selalu. Dan saya nak beritahu dekat anda semua, Allahumma salli ala Muhammad. Satu perkara yang saya belajar selalu saya bagi tahu. Bila Sayyidina Umar minta kepada Allah Ta'ala agar diberikan kekuatan, Umar kata apa? Aku minta dekat Allah supaya beri aku kekuatan. Tapi Allah tak beri aku kekuatan, Allah beri aku ujian. Faham tu? Allah tak beri aku kekuatan, Allah beri aku ujian. So sebab itu Allahumma salli ala Muhammad, ujian dalam kehidupan ni banyak. Dan ujian ni sebenarnya nak mintakan kepada kita turunkan air mata. Turunkan air mata. Jangan ad-dhahak. Jangan kita ni asyik suka nak bergembira saja. Turun air mata, ingatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab jiwa perasaan kita. Waktu itulah Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan keyakinan, kesungguhan dan kejayaan kepada kita. Aku stres, aku tak boleh tahan. Relax. Tahu tak kenapa kita stres? Antara sebab kita stres adalah antaranya adalah kerana waktu itu kita menganggap masalah lebih besar daripada Allah. Saya ulang balik. Kenapa kita stres? Sebab waktu itu kita sedang menganggap masalah lebih besar daripada Allah. Kalau all of you waktu itu fikirkan, aku tengah stres, fikir balik kedudukan Allah Ta'ala waktu itu. Tolong komen di ruangan komen. Teknik pertama apabila kita stres adalah, nombor pertama adalah semak semula kedudukan Allah pada hati kita. Semak semula kedudukan Allah Ta'ala pada hati kita. That's why bila kata tertekan adalah sebab kita tengah mengecikkan peranan Allah dalam hidup kita. Kalau kita sedang letak peranan Allah tu besar, no. Tuhan tidak akan biarkan orang yang berada dengan dia rasa tertekan dalam kehidupan. Sebab itu kan, agak-agak terima kasih secret. Agak-agak lah kan, kalaulah kita tengok Al-Qassam, Al-Qassam yang tengah berjuang dekat Palestin, tahu tak? Al-Qassam berjuang dalam keadaan yang banyak kekurangan. Sekarang ni, orang nak bagi bantuan kepada Al-Qassam hanya dengan duit kripto sahaja. Ya, diorang guna duit kripto. Kalau hantar dana direct, biasanya sangkut. That's why cuba tengok Ustaz Abid Liu. Ustaz Abid Liu biasanya mana-mana dia pergi, dia mesti bawa kamera. Tapi bila dia kata nak bagi sumbangan dekat Palestin, awal-awal bila dia maklumkan sebenarnya NGO dan juga kawan-kawan yang buat NGO kat sana kata Ustaz Abid Liu, kalau nak bagi sumbangan dekat Palestin tak boleh buat macam dekat Malaysia. Sebab bila dia buat macam tu akan ada SB daripada Israel yang akan datang dekat dia. Sebab tu kalian kena ingat ada seorang imam Palestin yang bertugas di Malaysia yang dibunuh oleh SB ataupun CIA, FBI, pihak Israel. Tapi cuba kita tengok apa yang berlaku dekat Al-Qassam. Al-Qassam penuh dengan kemiskinan ya. Al-Qassam ni dia dekat Gaza. Sekarang ni Allah SWT ala Muhammad, dia boleh bom dua tempat je paling cepat dia boleh bom. Yang pertama disebut sebagai Ashdod, yang kedua disebut sebagai Ashkelon. Kenapa Ashkelon? Sebab Ashkelon adalah sebelah Gaza. Lepas tu nanti Ashkelon ni, tahu tak Ashkelon yang tempat Israel dah rampas, itu adalah tempat kelahiran Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pernah dengar tak nama Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani? Dia lahir dekat Ashkelon. Tapi Ashkelon telah dijajah oleh Israel. Lepas tu Ashdod. Lepas Ashdod baru Tel Aviv. Okey. Tapi macam mana mereka dapat ketenangan dalam jiwa? Pertamanya, kerana Al-Qassam, Amas, mereka mempunyai akidah yang benar. Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Setelah itu mereka beramal dengan Quran, mereka tenang, mereka ada keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun hidup mereka payah, jerih, penuh dengan kemiskinan. Tahu tak, Palestin memang negeri dia besar asalnya, tetapi jadi kecil. Dan rakyat dia memang daripada dulu tak ramai pun.
walaupun dah lebih 70 tahun Israel memegang Palestin, sebenarnya kurang lebih 1 juta rakyat Palestin yang pernah ditangkap oleh mereka. Kalau Malaysia ni, kerana penduduk kita lebih ramai sebenarnya daripada Palestin, dan negeri kita lebih kecil. Apa yang berlaku, wahai para pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi meletakkan seluruh jiwa kepada Allah Taala telah merasakan dia menang. Jadi sebab itu, semak kedudukan pada hati kita ni dulu untuk tahu macam mana proses kita dengan Allah Taala. Yang kedua, bila kita merasai stres, bila kita merasai tekanan, yang kedua adalah kita kena pastikan bahawa apakah punca ketenangan ataupun punca ketegangan tersebut, punca tekanan. Tahu tak? Mengenal pasti apa punca masalah. Sebenarnya ramai orang terkeliru. Dia tertekan sebab lain dan dia cakap sebab lain. Tolong tulis kat dua. Kedua adalah mengenal pasti punca masalah tekanan. Sebab itu, contoh sebenarnya dia stres sebab dia ada masalah dengan dia punya girlfriend ataupun boyfriend ataupun tunang dia, khitbah dia, ataupun dia punya pasangan suami isteri dia. Tapi dia bawa pergi kerja. Lepas tu dia ingat kerja yang buat dia stres. Ramai orang yang dia terkeliru mana satu masalah yang betul untuk dia. Mana satu masalah yang betul untuk dia. That's why sebab itu para pendengar yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan terkeliru dengan you punya problem. Terima kasih Syukri. Syukri kata betul Dai. Sebab itu saya nak kata para pendengar sekalian, jangan terkeliru dengan masalah kita. Sebab itu pesan Habib Ali Al-Jufri, jika kamu sedang berada dalam masalah, maka perkara paling penting adalah kamu keluar sekejap daripada masalah tersebut. Siapa kenal Saidina Ali karamallahu wajhah? Tolong jawab soalan saya. Siapa yang betul jawapan dia, malam ni dapat Toyota Vios. Okey. Tolong komen di ruangan chat sila bersedia. Soalan saya mudah. Siapakah nama isteri Siapakah nama isteri Saidina Ali? Saya tulis. Siapakah nama isteri Saidina Ali? Come on, my V full spike. Okey, cepat. Fatih, oi, power. Amir pandai, Secret. Saya nak tengok lagi yang lain. Orang perempuan ni. Saya nak tengok orang perempuan jawab ni. Siapa lagi? Betul ke tak betul ni? Dia try. Kita tengok betul ke tak betul. Okey, isteri. Topek kemun hidup maybe. Okey, comment maybe cepat. Full spec ni. Okey. Kita tengok Sayyidatina Fatimah, Taufik jawab, Amir pun jawab, betul Secret pun jawab. Lagi saya nak tengok lagi yang muslimah kalau ada. Sayyidatina Fatimah Toyota Vios. Alright. Nokia 33 Scoopang, Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Sayyidatina Fatimah. Okey. Sekarang ni Sayyidatina Fatimah adalah anak siapa? Anak Rasulullah. Sayyidatina Fatimah adalah anak Rasulullah. Okey, soalan. Adakah Waimah dia anak Rasulullah? Fatimah ni anak Rasulullah tau. Adakah dia tidak pernah buat suami dia stres? Cuba komen. Adakah Fatimah tidak pernah membuat Sayyidina Ali rasa stres? Walaupun dia perempuan. Pernah tak dia buat lagi Ali tu rasa tertekan ataupun Ali buat dia rasa tertekan? Pernah. Fatimah pernah rasa tertekan dengan Ali. Ali juga pernah rasa tertekan dengan Fatimah. Waimah mereka ini berada dalam keadaan gembira. Sebab itu kalau orang kata, Ustaz, Rasulullah, khairukum li ahli. Yang terbaik di kalangan kalian adalah yang terbaik di kalangan ahli keluarga mereka. Okey, betul. Tetapi soalan, adakah Rasulullah juga pernah berbalah dengan isteri dia? Pernah. Sehingga Rasulullah pun pernah berpisah dengan Hafsah. Pernah. Tetapi ianya semua adalah perjalanan dalam kehidupan. Sebab itu saya nak beritahu kepada anda, Sayyidina Ali pernah bergaduh dengan Fatimah sampai tertekan. Apa yang Sayyidina Ali buat? Sayyidina Ali akan keluar daripada rumah, Sayyidina Ali akan pergi ke Masjid Nabawi, Sayyidina Ali akan sujud lama tau. Dia akan sujud lama sehinggalah Allahumma salli ala Muhammad, Nabi lalu lalang. Nabi kata, ni menantu aku tengah tertekan lah ni. Tengah stres dah ni. Lepas tu bila dia angkat kepala, disebutkan, wahai Sayyidina Ali, ya Abu Turab. Wahai Ali, bapa kepada tanah. Gelaran kepada Sayyidina Ali, selain daripada karamallahu wajhah, adalah kerana namanya Abu Turab. Apa maksud Abu Turab? Bapa kepada tanah. Sebab bila dia stres, dia pergi sujud. Itu adalah amalan Sayyidina Ali. Korang kalau stres, korang pergi mana? Korang pergi restoran Ali Maju.
Tak sama, bai. Korang stres, korang pergi Ali Maju, korang minta apa? Korang minta extra jos, anggur, letak susu. Lepas tu roti plantar. Korang minta roti plantar yang gempak gila, korang ni lepak takwa. Budak-budak kuis lepak takwa. Lepas tu makan roti tisu yang panjang gila dah bapak. Roti tisu tu Trinity, bai, Illuminati. Panjang tu. Kenapa? Kan? Ada apa? Dan sebab itu Allahumma salli ala Muhammad, Avenue Dagang depan balai polis. Dan sebab itu Allahumma salli ala Muhammad, kita kena faham dalam hal dan keadaan itu Sayyidina Ali punya performance sangat-sangat kuat. Okey, tu point kita yang kedua bila kita rasa tertekan adalah kita cari betul-betul punca masalah. Korang jangan terkeliru, bai. Jangan terkeliru. Masalah ditentukan dengan jelas. Sebenarnya ini masalah aku. Ramai orang gagal menghadapi masalah. Orang yang paling bermasalah adalah orang yang mereka tidak dapat mengenali permasalahan mereka dan mereka gagal untuk memastikan jiwa mereka bahagia. Dan perkara yang paling penting adalah perkara yang ketiga. Mengenal pasti tadi punca masalah perkara kedua. Yang pertama, semak kedudukan Allah Ta'ala. Perkara yang kedua adalah dalam keadaan mengenal pasti apa benda yang betul-betul buatkan aku stres hari itu. Perkara yang ketiga, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam adalah mengambil 6 saat emas. Apakah maksud 6 saat emas? 6 saat emas adalah dengan menunda respon. Bila rasa nak mengeluarkan perkataan, nak mengeluarkan hati, tahan 6 saat. Korang tengah marah ni. Marah-marah, tengah stres, tengah nak komen. Lepas tu korang pun tunggu. Korang tengah nak komen, apa dia ni? Cakap bodoh-bodoh ni kat orang perempuan ni. Contoh kan. Apa dia ni kan? Komen-komen isu macam ni. Korang nak maki dia. Tunggu 6 saat, fikir sekejap. 6 saat emas ni adalah, mempertahankan 6 saat emas adalah untuk kita berfikir. Tahu tak? Apakah yang disebut dengan marah? Kalau dalam kitab-kitab lama kan, marah dimaksudkan dengan menghilangkan sebahagian akal. Saya ulang balik. Marah disebut dalam kitab turas sebagai menghilangkan sebahagian akal. Okey? Cuba tulis apakah yang didefinisikan oleh ulama turas berkenaan dengan marah. Marah bererti adalah menghilangkan sebahagian akal. Sebab itu saudara, banyak orang yang apabila dia marah, tulis sikit secret ni mana? Tulis. Marah artinya adalah menghilangkan sebahagian akal. Sebab itulah orang yang bila dia marah, perkataan dia adalah perkataan yang tidak masuk akal. Perbuatannya tak masuk akal. Dan bila orang tu marah, telinga dia kadang respon badan dia jadi merah. Tangan dia bergetar. Reaction. Ataupun panggil sebagai abrasion. Iaitu tubuh badan dia tu akan rasa macam perkara yang dia tak buat, dia akan rasa badan bergetar. Kadang-kadang ada yang mata dia terjegir, dia tak sedar. Bibir dia menggeletar ataupun dia terus menggigit giginya, termasuk dengan telinganya rasa marah sebab dia menghadapi jiwanya dan akalnya telah pun hilang separuh. Sebab itu bila kita berjalan dalam kehidupan kita, susun Nabi sebut la taghdab, la taghdab, la taghdab. Engkau jangan marah, engkau jangan marah, engkau jangan marah. Kita manusia, ada masa memang marah. Terutama apabila agama dihina, apabila agama ditolak, apabila agama diperkotak-katikkan. Guys, saya nak beritahu kat korang, kalau kita tak bekerja betul-betul, kalau kita tak dapat kekuatan, kekayaan dunia akan hanya berada pada orang-orang kafir sahaja. Kenapa kita perlukan kekayaan? Saya tulis dulu. Kenapa kita perlukan kekayaan? Dan kenapa kita nak apa kekayaan kat dunia? Sebab, dengar elok-elok, 2 daripada 5 rukun Islam meminta kita supaya menjadi orang kaya. Solat tidak perlu kaya, betul? Orang miskin boleh solat, orang kaya boleh solat. Yang kedua, puasa perlu solat, perlu kaya tak? Sorry, kita tengok balik 5 rukun Islam. Yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Perlu kaya tak mengucap? Tak perlu kaya. Yang kedua, solat. Perlu kaya tak? Tak perlu kaya. Tak ada kain pelekat lah Ustaz, macam mana? Boleh pergi R&R, kain pelekat banyak kat sana.
Yang ketiga, puasa perlu kaya ke tak perlu? Lagilah tak perlu kaya. Kenapa puasa tak perlu kaya? Tengok bulan Ramadan. Sahur ada orang bagi makan, berbuka ada orang bagi makan. Padahal kita kalau tak ada duit, kita puasa. Yang keempat, bayar zakat. Bayar zakat perlu kaya tak? Perlu kaya. Paling koman ada 30,000 pendapatan setahun, dah kena dah apa nama ni LHDN. Sekarang ni musim LHDN. Bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6. Ni tuan nasib kita dah bayar ke belum ni? Allah sallallahu Muhammad. Kan? Musim-musim LHDN, musim pening kepala nak siapkan report. Tengah declare. Dah declare Dah declare Masya-Allah tabarakallah, mantap jangan tak declare takut nanti ada yang diburu. Mana? Ada accountant tu, dia tengok je tu. Masya-Allah tabarakallah. Ustaz, declare Ustaz, declare. Saya dah declare dah. Saya dah declare jangan saya dah declare alhamdulillah. Tapi macam biasalah 2020 kan. Semua orang faham kan. Baik, yang kelima apa dia? Allahumma salli ala Muhammad. Oh, sekas ni kita punya accountant Alright. Allahumma salli ala Muhammad. Dan yang kelima Allahumma salli ala Muhammad adalah disebut dengan melakukan haji ataupun umrah. Haji ataupun umrah Allahumma salli ala Muhammad. Apa? Allahumma salli ala Muhammad ahlan wa sahlan wa barakallahu insyaallah tabarakallah. Jadi yang kelima disebutkan kepada kita Allahu Akbar, disebutkan dengan melakukan haji di Mekah Al-Mukarramah. Melakukan haji, melakukan umrah. Sebab itu saya kata, kenapa kita nak dapat kekayaan? Kenapa kita nak pulun semuanya? Kerana 2 daripada 5 rukun Islam itu minta kita jadi kaya. Siapa pernah kenal Ar-Rajhi Bank? Tolong komen di ruangan komen tersebut. Ahlan wa sahlan, Cikgu Nur Asmanira, ahlan wa sahlan. Siapa, tolong komen di ruang komen, Bank Ar-Rajhi warna apa? Saya nak tahu warna apa. Hampa tahu tak tahu Ar-Rajhi Bank warna apa? Di ruangan komen. Okey. Okey. Alhamdulillah. Ramai tahu secret, tahu tu nasib tu. Putih. Putih tu Hong Leong Bank bang. Alright, lagi biru. Okey, Ar-Rajhi Bank. Betul. Yes, that's right. Okay, Allahumma salli ala Muhammad. Alright. Kawan kat Malaysia pun ada satu bank warna biru. Bank warna biru. Nama dia RHB Bank. Kan? RHB Bank. RHB Bank singkatan bagi Rashid Hussein ke Razak Husin? Rashid Hussein Berhad ke ataupun Razak Husin Berhad? Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Ada yang boleh tulis Rashid Hussein ke ataupun Razak Husin ke RHB Bank tu. Pemilikannya lebih kurang tak silap saya ada 23 bilion kot. Of course lah dia lebih kaya dan bisnes lebih dahsyat kalian kena tahu walaupun Maybank ni sebenarnya pendapatan yang dahsyat adalah kat Malaysia ni Maybank, tapi dengarlah elok. Bank-bank kecil Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad macam Hong Leong Bank last year Hong Leong Bank tu bank kecil, pegangan dia tak besar pun tapi dia untung besar. Dia untung besar. Kenapa? Mohon maaf, kerana orang-orang yang bukan Islam ultra kiasu, mereka lebih banyak deal, mereka ada banyak loan business, mereka ada banyak deal antara Hong Leong Bank dan juga Public Bank. 2 bank ni. Kalau kawan-kawan kita yang non muslim lah ataupun kat Malaysia apa yang non Malay, Rashid Hussein bi Allahumma salli ala Muhammad. Dan apa yang berlaku Allahumma salli ala Muhammad? Okey. Apa yang berlaku? Kalau kita tengok RHB, dia ada buat satu masjid dekat Sendayan. Tapi kalau kita tahu Ar-Rajhi Bank ni, tahu tak dia pernah buat diri dia fakir ataupun muflis sebanyak 3 kali. Dia kumpul harta banyak-banyak, dia infak. Lepas tu dia miskinkan diri balik. Dia kumpul balik banyak-banyak, dia infak. Yang terakhir dia kumpul balik banyak bisnes duit dia, dan terakhir dia dah bagi dekat anak-anak dia kekayaan. Dan apa yang Ar-Rajhi Bank ni buat, dia pergi letak duit dia tadi tu, dan dia telah pun bina satu masjid besar di Aziziyah. Aziziyah ni kat mana? Di Mekah Al-Mukarramah. Kalau kalian Allahumma salli ala Muhammad mengikuti highway nak pergi ke hospital Aziziyah, hospital awam ataupun hospital kerajaan Saudi yang paling dekat dengan Mekah, itu namanya di Aziziyah, maka kalian akan lalu satu masjid miliknya adalah Ar-Rajhi Bank. Dia fakirkan diri dia, dia miskinkan diri dia untuk hal itu. Sebab itu saya nak bagi tahu, kayalah biar sampai dunia ni, duit kita ni banyak dekat tangan, tapi dia tak sampai dekat hati kita. Tak sampai dekat hati kita.
Dan kita nak Allah Ta'ala beri apa yang kita nak. Kita nak Allah Ta'ala kurniakan dalam kehidupan kita apa yang kita inginkan. Dan kalau betul-betul kita nak sungguh-sungguh apa yang mohon, yang kita rayu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita kena letakkan perasaan kita, letakkan jiwa kita dan letakkan semua sanubari kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Tadi kita dah tengok Al-Baqarah. Dan ada satu surah yang pendek yang selalu kita baca kan. Orang lelaki selalu baca surah ni. Surah Al-Asr dan juga surah Inna A'tainakal Kautsar. Selalulah kalau tahun lepas kan banyak orang lelaki terpaksa jadi imam kat rumah kan. Dua surah dia ulang-ulang balik kan. Dan kalau kita tengok surah Al-Asr, surah Al-Asr ni dia dahsyat. Dahsyat. Kenapa dia dahsyat? Allahumma salli ala Muhammad. Perkara pertama dia, bila ulama sebut wal asr, ada dua sebab. Satu, ulama tafsir wal asr tu adalah demi masa, tu biasa. Tapi ulama sebut wal asr, ada sebagian sebut demi waktu asar. Kenapa guys? Kalau korang buka tafsir, ada sebagian ulama syarah disebutkan wal asr sebab waktu itu sebahagian daripada orang menganggap ada waktu-waktu yang mendatangkan kemiskinan dan bala. Contohnya, dia kalau berniaga lepas asar je mesti orang tak beli. Kepercayaan khurafat. That's why, relax guys. Kita tak boleh nak terus kata COVID ni bala secara direct. Sebab ada orang, sebab ada COVID jadi kaya. Betul tak betul? Sebagai contoh, tokey mas. Bukan mas tangan tu, mas muka. Tokey apa nama ni, Allahumma salli ala Muhammad, yang buat hand sanitizer jadi kaya. Siapa lagi yang buat apa kripto, yang buat apa nama ni duit-duit, semua orang buat. Yang saham, orang Melayu tak pernah minat saham. Jadi PKP semua orang banyak main saham gila-gila. Pergi ikut kelas Asri Ahmad dan sebagainya. Dan Allahumma salli ala Muhammad banyak. Jadi sebab itu Allahumma salli ala Muhammad, ada sebahagian orang rasa benda ni ujian, ada sebahagian orang rasa ni peluang, dia jana pendapatan. Macam tu juga, kita tak boleh anggap bala tau. Sebab itulah korang kalau kata, ya Allah, tak tahulah waktu ini waktu yang bermasalah. Kita jangan main setting, waktu ni mesti tak jadi ya kalau aku buat kerja. Jangan macam tu. Waktu ni mesti aku fail. Saya pun dulu macam tu juga. Saya belajar di Samten dulu, saya stres waktu petang. Saya kata kelas petang saya tak boleh belajar. Memang tak boleh belajar. Bila saya fikir macam tu, betul-betul tak boleh belajar. Saya kata petang pukul 2, pukul 3, waktu tu prep. Prep ni macam waktu study sendirian dekat asrama, kena pergi ke sekolah balik belajar. Saya kata saya tak boleh belajar. Memang tak boleh belajar. Sebab kita tentukan waktu bila kita boleh sukses, waktu bila kita akan slow. Jangan macam tu bro. Dan benda macam ni pun berlaku kepada orang Yahudi dan Israel. Siapa kenal Sultan Muhammad Al-Fatih? Al-Fatih dia buka Konstantinopel. Korang tahu tak waktu bila? Setelah berlakunya gerhana. Kenapa? Sebab orang-orang salib pada ketika itu, orang-orang kafir waktu itu, mereka menganggap bila datangnya gerhana, waktu itu akan datang banyak masalah dalam hidup mereka. Nampak? That's why. Jangan tentukan masa bila korang akan on track. Ya, kita ada momentum. Betul. Dalam kita berniaga, dalam kita berusaha, dalam kita buat kerja, ada momentum. Saya pun ada momentum. Ada masa time saya tak perform. Ada masa cepat je dapat kerja. Ustaz, macam contoh, saya sekarang ada kontrak dengan beberapa radio. Ustaz, siapkan 10 konten. Saya boleh rekod hantar. Ada masa saya nak cari idea, saya nak kena buka kitab, tak jumpa apa nak cakap. Ada masa saya kata, saya tengah buka kitab. Saya kata, yang ni dah syarah. Yang ni pula, yang ni takut tinggi sangat. Yang ni pula takut mudah sangat. Semua ada perkara yang betul-betul. Pengajar, dia bukan mengajar guna mulut. Dia mengajar guna akal. Pendidik, dia bukan guna Elio. Dia gunakan kecerdasan. Kalau guna Elio, semua ada Elio. Tapi bukan semua orang dia menggunakan kecerdasan. Kalian berniaga, kalian mengajar, kalian buat bisnes. Korang bukan guna setakat teknik menulis. Semua boleh tulis. Semua boleh ada produk. Tapi sebab kalian kena gunakan akal. Kalau gunakan akal, kalian minta kerjasama akal, minta jasad. Kalian baca trafik, kalian tengok sistem, macam mana nak perform, macam mana nak. That's why Allahumma salli ala Muhammad. Kadang-kadang kita ada masa kita spark, ada masa kita flop. It's okay. Tapi jangan letakkan kata waktu ni aku tak boleh berjaya, waktu ni aku mesti sukses. Jangan macam tu. Tapi disebutkan pula, nampak? Syarat pula disebutkan kepada kita,
illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kalau kamu kata kamu betul-betul nak jadi orang yang beriman, kamu betul-betul nak menjadi orang yang soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, disebutkan ada dua syarat. Kalau kamu orang beriman, dua syarat dia. Ya Allah kata kamu kena buktikan dengan dua syarat. Wa tawasau bil haq. Iaitu kamu kena bercakap tentang kebenaran. Kebenaran. Wa tawasau bis sabr. Dan kamu kena bersabar dengan itu. Bercakap tentang kebenaran. Kebenaran tu payah. Memang payah. Saya nak beritahu dekat anda semua, hari ni fitnah kepada agama berapa banyak? Berapa banyak speaker-speaker agama yang dah tumbang, betul kan? Isu-isu viral, isu-isu yang menekan umat Islam. Isu apa nama ni, Allahumma salli ala Muhammad hari ni yang tak pernah selesai. Sebab itu saya nak beritahukan kepada anda semua, ada dua pembuktian yang mesti kita buktikan kalau kita beriman kepada Allah. Disebutkan kepada kita, wa tawasau bil haq. Engkau ni bersabarlah dengan kebenaran. Qulil haq walau kana murran. Kamu bercakaplah walaupun perkara itu perkara yang pahit. Kamu berjuanglah, kamu bekerjalah walaupun perkara itu pahit. Penat, berjuang sampai habis. Dan disebutkan wa tawasau bis sabr. Dan kamu kena bersabar dalam apa jenis masalah yang kamu hadapi, dalam apa juga perjuangan yang kamu jalani. Wallahu alam, kita kembalikan semula kepada moderator kita yang kacak lagi budiman. Silakan. Masya Allah. Luar biasa jawapan yang sangat cukup padat bagi saya. So, terima kasih juga pada Tuan Secret kerana ada buat note dekat chat, sangat-sangat membantu. So kita tak payah recap, kita boleh recap kat sini je. Okay, baik. So banyak input-input baru yang mungkin kita semua dapatlah pada malam ini untuk pada pusingan yang pertama ni. Contohnya apa saya tadi, kita jangan stres. Benda tu memang sangat relate lah dengan kita semua. Bagi saya pada saat-saat pandemik ni, ada yang struggle cari duit, ada yang betul-betul yang susah, yang fikir bukan cari duit je, mungkin tak boleh keluar rumah pun mungkin boleh stres. Macam tadi ada sahabat datang, dia cakap anak dia sampai hyper Ustaz malam. Anak dia tak boleh keluar rumah, anak dia sampai melompat ni tuang air dekat TV. Last dia bawa anak dia keluar malam teman jalan. Sampai macam tu sekali. Okay. Nampaknya memang kita memang atasi stres ni kena bijak orang kata. Jadi untuk pusingan yang seterusnya, okay Ustaz, dah ready Okay. Okay, yang ni agak berat sikit sebab dan dia agak relate dengan saya punya team. Alright. Jadi soalan dia, ada orang usaha tapi tak kaya-kaya. Dah pergi macam-macam ceramah, seminar, dah solat sunat, solat taubat dan sebagainya. Di mana dalam Al-Quran sendiri ada sebut Allah takkan mengubah sesuatu kaum itu, melainkan kaum itu sendiri yang mengubahnya. Jadi di mana janji Allah tu Ustaz? Silakan. Bi Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Terima kasih kepada Allahumma salli ala Muhammad, sahabat saya Tuan Hasif, dan kepada semua teman-teman ahli pasukan yang sentiasa istiqamah dalam perjuangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Quran nyatakan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Quran sebut sesungguhnya Allah ni tidak akan mengubah nasib satu-satu kaum itu kecuali mereka berusaha untuk ubah diri mereka sendiri. Allahumma salli ala Muhammad. Kecuali anda berusaha bersungguh-sungguh. Sekarang ni saya nak minta tolong untuk anda semua, semua ni yang ada dalam program kita sekarang ni, tolong jujur dengan saya. Walaupun anda tak buka kamera, walaupun anda berada dekat mana-mana, tolong jujur dengan saya dan saya nak semua ready dekat ruangan chat. Okay? Kalau semua dah ready di ruangan chat, tolong komen I saja. Tulis I saja. Siapa yang dah ready di ruangan chat, tulis I. Saya nak respon yang paling ramai untuk kali ini punya soalan sebab saya nak jawab betul-betul semua perbincangan kita. Okey? Lagi-lagi saya perlukan ramai lagi. Adakah anda betul-betul sedia di ruangan chat ini? Dipersilakan, insya-Allah. Teruskan. Mana? Okey. Saya perlukan lagi respon semua sebab soalan ni untuk pasukan Ayah orang Perak. Kayup mana? Tuan Hafiz Mat Yusof. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Baik.
Jika sekarang ini semua dah bersedia, sekarang anda semua betul-betul pandang wajah saya. Allahumma salli ala Muhammad, pandang wajah saya. Okey, anda dengar betul-betul arahan saya baik-baik. Dari kiraan 5 saat, sila cari semut di sekitar anda. Jika anda dapat nampak semut di sekitar anda, tolong saya jumpa. Anda perlu cari semut di sekitar anda. Cari betul-betul. Siapa yang dah jumpa, tolong komen saya jumpa. Saya akan kira sampai 20 sahaja. Tak terus bagi tahu keputusan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cari semut. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okey. Okey. Ustaz nak komen. Siapa yang belum jumpa, terus tulis belum. Ustaz nak korang nampak. Yang tak nampak, terus tulis. Yang jumpa tulis, yang tak jumpa pun tulis. Tak jumpa lah pula. Okey. Cepat, jujur dah habis 20 saat. Jangan cari lagi, Ustaz tak izinkan. Jumpa tak jumpa, tulis. Okey. Jumpa tak jumpa, tulis. Assalamualaikum. Okey. Lipas pun ada. Okey. Alright, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Okey. Tulis komen. Oh. Baik. Okey. Okey. So lagi 5 saat saya akan tutup 5, 4 yang komen tolong declare jumpa ke tak jumpa, tolong declare. Saya akan tutup lagi 7 saat. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thank you. Off. Sekarang ni awal-awal tadi saya nak tengok balik, saya scroll balik daripada atas. Yang paling cepat jumpa tadi secret. Soalan secret tu menyakitkan hati semut dekat muka ustaz ke? Sejak bila? Walaupun muka saya ni manis, tak adalah semut secret. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Okey, Along, saya jumpa ustaz sebab semut ni makan bekas makanan saya. Dahsyat. Okey, tak jumpalah pula Hafiz, tak jumpa. Tuan Nasib tak jumpa. Ramai kawan-kawan kita tak jumpa. Syukri tak jumpa. Allahumma salli ala Muhammad. Lina tak ada. Oh, ramai yang tak ada. Bakhtiar pun tak jumpa. Ya. Okey. Kenapa anda tak jumpa? Saya nak beritahu dekat anda semua. Kenapa anda tak jumpa? Dan saya nak beritahu kepada anda tak akan jumpa semut. Sebab semut ni, kalau kecuali memang rumah anda memang banyak semut. Banyak semut gila. Tetapi tahu tak? Cara mudah daripada anda nak jumpa semut adalah anda jangan cari dia. Anda cuba letak gula. Nescaya semut akan datang. Faham maksud saya? Okey? Apa maksud dia? Daripada anda pergi mencari semut, lebih baik anda menjemput semut. Ada beza Cari semut, mana semut tak jumpa. Sekitar tak jumpa. Tapi kalau anda letak gula, insya-Allah dia boleh jumpa. Faham? Artinya apa para pendengar yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Artinya di sini, anda cari kekayaan. Why not anda jemput kekayaan? Itu satu dulu, falsafah dia yang pertama. Bila anda cari, susah cari siang, malam, pagi, petang. Macam mana aku nak kaya? Aku dah masuk Azizan Osman, aku dah jumpa Najib As-Sadok, aku dah jumpa Andika, pergi mampus dengan mulut orang. Aku dah jumpa Andika, aku dah jumpa Allahumma salli ala Muhammad. Semua sifu-sifu bisnes, semua dah jumpa tapi belum kaya. Macam mana aku nak buat sekarang ni? Pada pendengar dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang pertama adalah dengan meletakkan sebahagian modal di sisi Allah Ta'ala. All of you pernah kenal tak ada satu orang, dia bukan artis, dia anak artis. Dia jual jamu. Dia jual jamu tau. Dia satu orang artis yang jual jamu yang suka buat badan mengelat-ngelat. Jual jamu tu dengan cara yang lucah. Ingat mencari rezeki dengan cara yang lucah. Hukumnya halal tetapi tidak barakah. Rezeki halal tak Ustaz? Contoh, dia jual teh tarik.
tapi dia buat suara-suara maksiat. Hukum dia jual tu halal tapi rezeki tak barakah. Bila marketing dengan menipu, rezeki tak barakah. Apa maksud barakah? Tulul manfaah. Manfaah yang dapat dipanjangkan. Apa maksud panjang manfaat? Maksud panjang manfaat adalah duit kalian ramai orang dapat pakai. Ada orang gaji 10,000 tapi dia tak boleh dapat bagi banyak orang pakai duit dia. Dia fikir nak bayar loan dia saja. Dia bayar duit kereta, bayar duit rumah. Dia sibuk dengan hutang dia. Tak barakah, saudara. Ya, macam mana Ustaz boleh yakin dengan tanda barakah macam tu? Ya, barakah artinya tulul manfaah. Manfaah yang dapat dipanjangkan. Kalau kalian hanya dapat 1,200, 1,500, 1,800, 2,500, 2,300, wa imma 1,500 sekalipun, tapi tulul manfaah, rezeki dapat ramai orang dapat manfaah, panjang, artinya barakah, saudara. Tak semena-mena orang Palestin dapat duit kita. Tak semena-mena orang Burma dapat duit kita. Tak semena-mena Rohingya dapat duit kita. Tak semena-mena orang Toro, orang Ghana, orang Chad dapat duit kita. Sebab itu Allah SWT ala Muhammad, perkara yang pertama adalah, apa dia? Korbankan sedikit jalan wa anfaqtum minal amwal. Ambil sebahagian daripada rezeki kita, jadikan sebahagian modal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Saya nak beritahu kepada anda, saya dah belajar, saya dah upgrade saya, tapi belum lagi mendapat kejayaan. Bisnes saya belum maju. Kita kena percaya. Saya memang agak cepat dalam sudut akademik ataupun peluang yang Allah Ta'ala beri kepada saya untuk proses saya dapat naik sama ada di media sosial ataupun di media mainstream. Tetapi ada juga ruang yang saya terkebelakang berbanding sahabat-sahabat saya yang lain. Ada. Artinya lain, teman-teman dimulakan oleh Allah Ta'ala. Kita punya timeline pun tak sama. Tak sama. Dan Tuhan akan berikan kepada kita apabila kita layak menerimanya. That's why you all kena banyak sebab. Tahu tak banyak sebab? Orang yang memperbanyakkan sebab untuk jadi kaya, dia akan lebih cepat kaya. Saya dah pergi belajar. Kenapa korang pergi belajar? Sebab nak kaya? Alah. Saya dah masuk semua kelas. Kenapa masuk semua kelas? Sebab nak kaya? Kalau alasan kita baru satu jalan dia kerana kekayaan, dia punya alasan belum kawi. Tambahkan lagi. Kenapa nak kaya? Pertama, tambah pasukan lebih banyak. Bila tim saya lebih banyak, ramai orang akan dapat kami berlegar duit antara kami. Kenapa kamu nak kaya? Sebab Ustaz, bila kaya, saya boleh ambil pasaran daripada orang Islam, alihkan duitnya kepada orang kafir, akhirnya pergi dekat saya. Guys, Allahumma salli ala Muhammad. Impian saya, ada orang tanya dekat saya, impian saya apa? Impian saya sebagai penceramah, sebagai speaker. Ya, saya ni orang nampak sebagai presenter yang nampak macam keilmuan dia lebih kepada agama lah. Memang saya ada buat program motivasi, saya buat training. Tapi orang tak panggil saya coach. Branding saya ustaz. Orang tak panggil saya coach tu istilah training lah kan. Kalau seorang tu buat training. Saya tak pakai istilah tu, betul. Tapi saya cuma nak bagi tahu Allah SWT Muhammad yang saya orang walaupun orang nampak okey, pattern saya pattern ustaz yang mengajar orang, yang bangkitkan umat, yang berikan perkongsian. Saya cuma nak beritahu Allah SWT Muhammad, kekayaan yang kita dapat ini ataupun peluang manifestasi yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, apapun RM1, RM2, RM3 yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, fikirkan bagaimana untuk dipanjangkan. Jangan terhenti untuk penuhkan akaun bank kita semata-mata, guys. Banyak di kalangan kita stuck. Bisnes akan mula stuck apabila kita stuck untuk fikir apa lagi kebaikan nak buat dengan duit yang kita bakal dapat. That's why jangan stuck dengan duit. Okey, duitnya aku dah reserve, keluarkan lagi. Kalau dekat Mesir, kalau dekat Saudi, saya pernah tengok dekat Saudi ni, satu kedai kat Saudi ni tak laku. Orang tak datang kedai dia. Tak datang. Wa imma waktu tu musim panas. Kalian faham? Bila musim panas, dia jual air sejuk. Tapi orang tak beli air dia. Musim panas dia jual air sejuk tapi orang tak beli air dia. Perkara tu masalah tu. Sebab of course lah waktu tu ada demand.
Dan dia nak memenuhkan demand saja. Tapi orang tak beli. Tahu tak apa yang dia buat? Dia keluarkan semua air daripada peti ais itu. Dia keluarkan satu bajet ais itu, satu tin ais, satu kotak ais itu. Saya tak ingat air apa. Satu paket dia letak di depan kedai dia, dia minta orang ambil percuma. Orang pun ambil percuma. Saya pun tengok gelagat dia. Saya tengok gelagat dia. Tak lama setelah itu, orang pun datang, orang pun mula beli, orang pun mula mengambil, dan orang juga ada membeli barang-barang di yang lain dan dia akan dapat kekuatan di situ. Saya nak beritahu kepada anda semua, kalau orang tanya, Ustaz, saya nak jadi kaya. Jadilah kaya. Jadilah kaya. Betul-betul kaya. Sekarang ni, saya nak beritahu dekat anda semua. Satu emas sekarang ni berapa harga dia? Sekejap saya tengok harga emas hari ni. Satu emas bersamaan dengan RM274 Malaysia sekarang. Satu emas bersamaan dengan RM274 sekarang ni. Sekarang ni RM274. Kalian tahu tak, Allahu Akbar. Ini Masya Allah Tabarakallah. Kekuatan yang Allah Ta'ala berikan kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ni, kerana dia banyak berjuang di atas jalan Allah Ta'ala, dia pernah dapat offer tau, untuk dia punya jenazah disemadikan di dalam Masjid Nabawi. Siapa yang offer dekat dia? Aisyah radhiyallahu anha. Siapakah Aisyah? Kawan-kawan, kenal tak siapa Aisyah radhiyallahu anha? Tolong komen siapa kenal Aisyah. Aisyah Aisyah radhiyallahu anha. Dia bukan Aisyah yang Aisyah isteri Nabi. Betul, isteri Nabi. Aisyah ni adalah isteri Nabi yang paling banyak riwayat hadis. Paling banyak riwayat hadis. Kita compare-kanlah ceramah ni. Saya ingat kita try sampai 10.30 okeylah kot. Allahumma salli ala Muhammad. Tak perasan jalan-jalan dah sejam lebih kita berbincang, tapi nampak semuanya masih sustain dan fokus. Isteri Nabi, isteri Nabi. Isteri Nabi pernah offer Abdurrahman bin Auf sebab dia banyak korbankan harta dia untuk agama Allah, untuk hidup dalam keadaan untuk ditanamkan di dalam Masjid Nabawi. Untuk ditanamkan di Masjid Nabawi. Saudara tahu tak apa yang berlaku? Dia menolak. Dia kata, saya tak layak nak dimakamkan sebaris dengan Sayyidina Ali, sebaris dengan Omar mungkin di tempat yang mulia ini. Saya tak layak. Dia pun minta kat luar sana, sedangkan dia kekayaan. Tahu tak, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, dia meninggal dunia. Dia kahwin 4. Sayyidina Abdurrahman kahwin 4. Dia kahwin 4. Dan 4 orang isteri yang dia kahwin ni, setiap satu dia meninggal, apa yang berlaku? Dia wariskan sebanyak, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, jumlah duit yang sangat besar, iaitu sebanyak 100,000 dinar. Sebanyak 100,000 dinar, saudara. Bila kata 100,000 dinar, maksudnya Masya Allah Tabarakallah, besar, cukup luar biasa. Cukup luar biasa. Dan bila dikatakan sebagai 100,000 dinar, Masya Allah Tabarakallah, kalau kita pada hari ini dapat tengok ataupun dapat faham kekayaan dan jumlah tersebut, maka subhanallah tabarakallah, kita tahu kekuatan dia. Dan 100,000 dinar, kalau nak kata didaratkan dengan hari ini 274, kita cuba tengok kiraan dia. Tolong kirakan untuk saya sekarang ni RM 274, mana accountant ni? 2 RM 274 bersamaan dengan 1 gram emas. Contohlah, kadang-kadang dinar, ada orang sebut dinar, 1 dinar dia ada dalam lebih kurang 4.5 gram emas. 4.5. So kalau kita kata 1 dinar dia boleh jadi 274, kita boleh katalah paling kurang kita darabkan dengan 4. Bermaksudnya 1096. 1 dinar Allahumma salli ala Muhammad, kebiasaannya Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Perbahasannya para alim ulama dengan perkara yang sangat-sangat dahsyat, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi 1 dinar bersamaan dengan 1 dinar bersamaan dengan
4 gram emas. Baik cikgu, Allahumma salli ala Muhammad. 1 dinar bersamaan dengan 4 gram emas. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Allahu akbar. 1 gram emas. Baik. Tetapi daripada jumlah ni tersebut diberikan Saidina Abdul Rahman bin Auf kepada isterinya sebanyak 100,000 setiap seorang. Hari ni kalau kita nak bahaskan jumlah yang diberikan kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf kepada isterinya adalah banyak ni. Ni banyak ni. Saya tak dapat nak baca 10, 100,000, 10,000, 100,000. Ha? Banyak sangat ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam boleh jadi 109 juta, 109 juta 600,000. 109 juta 600,000. Saya boleh tolong tulis 109 juta 109,600,000. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ya Syah. Sebab itu ayuhal mustami'un al-kiram. Bila kita kata dalam hal dan perihal perbahasan kita tersebut, kita dapat tengok dan kita dapat perbahaskan bahawa kekuatan kita dalam melakukan perbincangan dan kekuatan kita dalam melakukan semua hal-hal dan keajaiban ini adalah kerana kekuatan. Ya, 109 juta. Banyak. Itulah yang apa yang diberikan. Dan kenapa dia dapat kekayaan macam tu? Sebab dia banyak sebab. Korang tahu tak? Kekayaan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf dapat memotong kekayaan pasar yang ada di pasar Bani Qainuqa. Bani Qainuqa. Dan kita dapat potong Yahudi, kita dapat potong orang kafir waktu itu walaupun baru berpindah daripada Mekah menuju ke Madinah. Siapa yang brilian, korang boleh kaji study case berkenaan dengan bagaimana Abdul Rahman bin Auf membina banyak sebab, mempelajari banyak teknik kerana dia ada mind setting yang besar. Bila ada mind setting yang besar, kita boleh bangkit dan kita boleh berjaya. Allahu a'lamu bishawab. Saya serahkan kembali kepada moderator kita insya-Allah. Masya-Allah, banyak Ustaz 109 juta. Ayo. Banyak teruk wai. Ya, terus. Ini kalau Skas nama accountant. Siapa sih nama accountant tu? Syah, panggil Syah je. Syah. Kalau 109 juta, berapa banyak cukai kena bayar tu Syah? Berjuta-juta tu Ustaz. Sebab dia dah start berjuta tu kita jadinya. Macam itulah. Tak tahu kat rumah je lah. Luar LSD yang cari. Simpan kat rumah, jangan masuk bank kan. Lepas tu beli barang jangan beli cash. Beli bayar dulu. Okey, sila barakallahu fikum. Alhamdulillah, so banyak dah kita pelajari malam ni, dah 2 pusingan. Okey. Terima kasih sekali lagi yang mana yang take note, dekat note tu, ruangan chat tu. Banyak sebenarnya yang kita dapat perkara baru. Tambah lagi yang dalam bidang bisnes, pergilah belajar ke mana-mana sifu pun betul. Saya terasa juga tadi, belajar ke sifu apa semua tak jadi apa pun. Kalau kita belajar sifu tapi niat kita nak kaya tu, kita kena baiki niat kita tu. Sebab apa kita nak kaya sebenarnya? Tapi dah terjawab semuanya tadi. Alhamdulillah. Rugi betul masuk lambat ada rekodkan ni. Alhamdulillah, saudara Fadlan. Oh, ni kawan baik kita kat ni, kawan lama kita. Ada rekod. Nanti boleh PM saya ataupun saya akan post kat YouTube ke dan sebagainya. Senang nak refer balik. Okay. So, alhamdulillah kita dah sampai ke pusingan Q&A. Soal jawab. Mungkin ada yang nak bertanya apa-apa sahaja soalan, boleh on mic ataupun on camera, mungkin boleh tengok ustaz kita sendiri face to face, lebih feel orang kata. Okay, mungkin kita boleh tanya soalan. So, saya buka soalan lah pada mana-mana yang nak tanya. Tak kisah yang muda, yang dah berumur ke apa, tak ada masalah. Kerana dalam infoan kita ni sangat-sangat open. Boleh tanya saja. Baik, so kita mulakan. Siapa ada yang nak bertanya soalan? Kalau tak ada, saya tanya dulu. Mungkin ada yang segan nak on mic, boleh chat je, tanya soalan, insyaAllah. Yes.
Ada tak? Alright, tanya soalan dapat Myvi Myvi full spec peserta Myvi dapat. terbaik. Bios dapat, masya-Allah. Ini maksudnya diorang ni faham betul-betul. Yalah, tak apalah. Saya start dululah Ustaz Fuad kita Alright. Macam Ayo, mana bab harta tadi kan. Macam mana gaji 10,000 ke 20,000 ke 5,000 2 ke 3,000 pun, macam mana kita nak buang kita punya blocking dalam diri kita ni untuk kita seikhlas hati kita, bukan seikhlas hati, orang cakap apa, nak buang blocking dalam diri kita ni untuk kita bersedekah ataupun infak. Sebab mungkin ramai dalam tim-tim saya sendiri selalu cakap kat dorang, kita kena bagi, lepaskan, buangkan orang kata blocking dalam diri kita tu. Sebab kita kena beri dulu baru kita dapat. Macam Ustaz cakap tadi, kita jangan cari semut, kita kena jemput cara panggil semut tu. Okay, Ustaz, silakan Ustaz. Ya Allah sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Baik. Kalau kita tengok Allah sallallahu Muhammad, saya nak ajak semua untuk tarik nafas dan lepaskan nafas. Jadi waktu tarik nafas, lepas nafas ni saya nak minta ramai-ramai tolong buka sound. Buka sound je. Buka sound, okey, sebab saya nak dengar bunyi nafas je. So korang saya minta tolong supaya nafas berjemaah. Bila saya kata tarik nafas baru tarik. Kerana baru beberapa orang je yang buka, saya nak minta tolong buka sound je untuk tarik nafas. Nanti saya kata tarik baru tarik. Jangan sekarang ni jangan tarik lagi. Okey. Saya perlukan beberapa lagi, saya beri lagi 5 saat. Saya minta tolong untuk buka sound semua. Lepas tu saya nak kita bila tarik tu dekatkan diri dengan mic, okey? Okey, sekarang ni ramai yang dah mula buka. Terima kasih, saya sangat hargai. Sekarang ni dekatkan diri kita dengan mic, tapi jangan dekat sangat. Korang lepaskan nafas, jangan tiup mic tu. Alright? Okey, kita cuba sekali sama-sama. Tarik nafas. Lepas. Okey, tarik sekali lagi. Tarik dekat dia. Okey, ada bunyi. Itu bagus, lepas. Okey. Okey. Tarik ya. Saya minta sekali lagi, tarik dalam-dalam, tarik. Tahan. Tahan lagi. Tahan lagi. Anda tak dibenarkan lepas. Tahan. Tahan lagi. Tahan lagi. Lepas. Okey, boleh tutup sound semuanya. Terima kasih. Alright, terima kasih. Alhamdulillah, Faiz Ma'aruf pun ada. Masya-Allah, tabarakallah. Abdullah pun ada. Lega. Saya nak beritahu dekat anda semua, soalan daripada Tuan Asif tadi memang padu dan penting. Saya nak beritahu, hidup ni begitu. Kalau semua daripada kalangan kalian tarik nafas, tak lepas, ada masalah. Contoh, nak rezeki tak lepas, kita mati baik. Korang kumpul harta, kumpul tak keluar, tersekat, stuck. Impian saya pun nak jadi kaya. Impian saya adalah saya nak ada banyak property. Sebab saya tak nak jadi seperti mana jadi di Malaysia, seperti mana jadi Palestin, jadi di Malaysia. Antara kesilapan rakyat Palestin adalah menjual tanahnya kepada rakyat Israel. Dulu orang Palestin bila tak ada duit, dia jual tanah kat kampung. Palestin ni dulu besar. Ada orang tanah kat kampung, dia pergi jual tanah tu dekat Israel. Dan perlahan demi perlahan, bila ada jual tanah macam tu, dia terus ambil. Dan ada juga rakyat Palestin yang menjual tanahnya kepada orang Israel. Waktu kali pertama Israel datang di Palestin, dan korang tahu apa dia buat? Dia kata, kamu jangan risau, aku bayar tak tukar nama pun tak apa. Yang penting kau jual tanah ni kat aku. Nampak tak? Dia sungguh-sungguh, walaupun tak tukar nama pun, yang penting dia dapat duit. Sebab dia tahu orang Islam takkan tipu. Dan dia tahu orang Islam ni pula, dia lurus dan kurang cerdik. Kita kena jadi macam Rasulullah, lurus tapi cerdik. Orang Islam adanya banyak lurus tapi tak cerdik. Guys, berapa banyak company kat luar sana, kalau yang dia tipu, mesti banyak orang Melayu Islam. Setuju ke tak setuju? Yang beratur paling tidak kena tipu. Saya nak beritahu dekat anda semua, MLM bagus ya. MLM adalah sistem perniagaan bagus jika ada produk yang bagus. Tetapi MLM juga akan jadi masalah jika ada penipuan.
jika dia bisnes dia adalah penipuan, sistem dia menguntungkan sekadar orang atas bukan orang bawah, tak dapat expand, tak dapat berkembang lebih besar bersama-sama, itu akan ada start lah. Tapi saya nak beritahu dekat semua rakan-rakan dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan, apa pun sistem sekalipun, penipuan, kita akan tengok banyak orang Islam yang kena. Sebab kita lurus tapi kurang cerdik. Sebab itu persoalannya tadi adalah, apa salah kiranya saudara dimulakan oleh Allah Ta'ala bila kita kumpul tarik nafas macam tu, lepaskan dianya. Ada masa kita kurniakan, ada masa kita berikan. Saya nak sambung balik cerita ada tertinggal sikit tadi. Satu orang ni owner produk yang jual jamu, orang perempuan. Dia pun orang perempuan, dia anak artis. Anak artis ni yang selalu buat video-video yang cara lucah untuk jual produk dia. Lepas tu apa yang berlaku, saudara sekalian, ada satu benda baik tau yang dia buat. Sebab ada sahabat saya yang buat akaun untuk company dia. Apa yang dia buat? Kita biasa bayar zakat setahun sekali kan. Zakat fitrah tu dah wajib di zakat pendapatan tau. Zakat pendapatan. Tapi geng-geng yang buat video-video cara viralkan diri dengan porno, dengan lucah ni kan, geng-geng maknyah yang panggil ustaz-ustaz kadang-kadang buat baca yasin apa semua kan. Mereka beri infak, mereka bagi zakat setiap bulan. Dia bukan setiap tahun, dia setiap bulan. Bulan 1, bulan 2, bulan 3, setiap bulan dia keluarkan duit, dia uruskan untuk zakat. Lepas tu dia kumpul lah resit tu. That's why walaupun dia langgar, dia perang dengan Allah Ta'ala, tetapi bila kata bab rezeki ni, Allah Ta'ala tetap bagi. Kau kafir, kau musyrik, kau fasik, Allah Ta'ala tetap bagi dekat kau. Orang kafir pun dapat kekayaan. Sebab itu rezeki kat dunia ni hanya terletak pada kalimah Ar-Rahman saja. Saya ulang balik. Bila kalimah Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman Allah ni adalah apa-apa rezeki yang terletak di dunia, yang Allah Ta'ala manfaatkan kepada setiap makhluk yang ada nyawa. Haiwan pun dapat nikmat daripada Ar-Rahman, orang kafir pun dapat daripada Ar-Rahman, sudah equality. Tetapi Ar-Rahim Allah hanyalah dikurniakan kepada orang yang beriman kepada Allah, iaitu di hari akhirat sana. Iswa ayuhal mustami'un al-kiram, carilah duit banyak-banyak, kumpul harta banyak-banyak, tapi jangan lupa untuk mengeluarkan bahagian-bahagian kita, kerana ianya akan memberikan kekuatan kepada kita. Wallahu a'lamu bishawab. Mana moderator kita ni? Okey. Ayuh, okey. Terima kasih da'i kita dah terjawab segala soalan tadi. Macam mana kita nak buang blocking dalam diri kita tadi. Okey, baik. Tu nampaknya ada soalan daripada saudara Secret. Ustaz, ada orang cakap kita sebagai manusia ni ada bakat tersendiri. Contohnya ada orang jadi pemain bola, pelukis, pemimpin. Macam mana kita nak tahu kita ada bakat kita tersendiri ya? Oh, lain macam soalan dia. Silakan Ustaz. Baik. Bakat ni kadang-kadang orang sebut sebagai X factor kan, ataupun faktor X yang menjadikan seseorang tu naik dengan begitu cepat. Bakat ni Allahumma salli ala Muhammad, dia tak sama kalau kita nak sebut dengan perkataan gifted sebenarnya. Gifted ni pemberian Allah Ta'ala. Kalau kata bakat, semua orang boleh buat. Saya nak beritahu anda, saya dulu waktu di sekolah agama, saya SPM saya ambil aliran akaun tau. Tapi Allahumma salli ala Muhammad, saya pun pressure sangat. Allahumma salli ala Muhammad kan. Saya berazam lepas habis SPM nak masuk universiti tu, saya kata aku dah tak nak jumpa apa-apa akaun. Tapi silap, bila saya wujudkan konsultan saya, perkara pertama sebelum saya nak minta tolong accountant untuk uruskan akaun saya sendiri kena pandai lah juga untuk tahu debit kredit, untuk tahu ambilan, untuk tahu mana satu disebutkan sebagai asset, liability, equity, macam mana nak mengimbangkan kan. Saya kena tahu. Sebelum saya berikan Rasulullah SAW, saya baru tahu yang rupanya saya pun ada bakat sikit-sikit lah untuk faham bab akaun ni, walaupun saya benci dia. Bakat ni dia datang dengan training, dengan latihan. Dia datang dengan latihan. Dan perkara pertama adalah brave. Artinya berani, saudara. Berani. Berani dalam kehidupan ni kena bilhamasah wa syaja'ah. Kau berani ke dah? Saya nak beritahu kepada anda, kali pertama saya jadi imam dulu, saya tak berani. Bahkan surah Al-Fatihah pun saya sangkut, saya lupa.
Saya lupa saya lupa pertengahan ayatnya sampai saya tersangkut, oh saya ulang balik. Sebab saya tak berani, saudara. Saya tak berani. Kalau Hasif dulu ingat zaman sekolah rendah, saya pelet untuk sebut R. Saya ingat lagi zaman sekolah rendah dulu, saya ada berlawan sajak dengan Nadia Farhana, anak Ustazah Rozimah kan. Saya pun Betul, ceramah ingat, buat ingat. saya ada buat training dengan Ustazah Rozimah. Tapi Nadia Farhana ni asyik menang je. Dia lawan dengan saya lawan dengan dia, saya selalu dapat nombor 2. Faiz Ma'ruf. Saya selalu lawan dengan dia. Dan antara kenangan momen yang saya ingat waktu saya lawan sajak waktu tu dengan ni, sajak kemerdekaan saya lawan dengan Nadia Farhana. Bapak saya datang sebenarnya. Waktu tu kita lawan dekat waktu tu SKPJ, Sekolah Kebangsaan Pandan Jaya ni. Dia berbatu kan. Kita tak ada macam sekarang SKPJ dah ada bumbung. Anak budak-budak sekarang kan, insya-Allah. Jadi kita ni batu-batu duduk situ. Saya bersajak dekat atas tu. Saya bersajak, saya kata kalah lah dengan Nadia ni. Pertamanya sebab suara Nadia tu sedap. Yang keduanya Nadia tak pelat R. Saya pelat R, saudara. Saya pelat R. Dan bila saya balik waktu tu, saya balik Allahumma salli ala Muhammad, saya pergi mengaji. Saya sebut R, ra di atas ra. Orang bahan saya. Bukan ra, wo. Kau bukan wo. Kau sebut ro kenapa? Orang kata ro, saya sebut wo. Kata. Dia sebut, orang kata Fuad sebut ra, saya sebut wo. Ro, wo. Ro, wo. Dan sekali ro, wo, oh. Tak boleh. Tak boleh. Saya akan pening kepala. Saya tak boleh sebut. Tapi apa yang berlaku, sampaikan waktu saya mengaji tu, ustazah saya kata, kau ni malulah. Ni kau dah lah anak imam. Dia main nama bapak pula dah kan. Dia main nama bapak. Kau dah lah anak imam. Lepas itu tak boleh nak baca roh lagi. Saya rasa malu baik. Dia pergi malukan saya depan awek. Kalau dia malukan saya depan Hasib, saya okey lagi. Dia malukan saya depan budak perempuan. Kau apa ni? Apa tak boleh sebut roh, dia kata kan. Saya punya malu lepas tu siang malam pagi petang saya berlatih sebut perkataan R. Saya pergi mana-mana, sepatutnya zikir subhanallah, subhanallah. Saya tak zikir subhanallah. Saya pergi mana-mana, saya zikir R. Sampailah saya berlatih untuk saya dapat cakap R. Saya beritahu kerana saya sukses untuk saya buat perkara tersebut. Dan itu adalah cerita nostalgia lah. Kan, Allahumma salli ala Muhammad. Dan saya memang banyak pertandingan saya kalah dengan orang perempuan. Jadi sajak pun saya kalah dengan Nadia. Saya masuk da'i pun, walaupun setiap minggu saya juara mingguan, tiba-tiba final saya kalah dengan da'i Hamidah kan. Memang orang perempuan selalu menang kalau lawan dengan saya. Kan, memang selalu menang lah kalau lawan dengan saya. Entahlah, sejarah saya macam tu. Saya dulu anugerah pemidato di universiti tapi alhamdulillah lah, saya keluar USIM, saya dapat anugerah tokoh pemidato USIM. Saya keluar daripada Allahumma salli ala Muhammad Sekolah Agama Menengah Batu 10 tu, Samten tu, saya dapat anugerah tokoh agama sekolah. Alhamdulillah. Cuma apa yang berlaku kan, kalah tu pernah lah juga. Janganlah kata saya tak pernah kalah, pernah kalah. Tapi Allahu Akbar, bakat yang saya jumpa, terima kasih, syukri, dai tetap menang di hati kami, itu dia kan. Tapi Allahu Akbar, saya cuma nak bagi tahu adalah bakat perlukan kepada keberanian dan latihan. Saya hari ni kerana ada keberanian, kerana ada latihan. Saya pun segan jumpa kawan-kawan lama, banyak yang dah hebat-hebat sukses. Tapi kerana ada latihan pengucapan, latihan bersendirian. Jadi nak tahu bakat kita sebenarnya ujian mental juga penting ya, ujian mental. Saya banyak bidang juga saya ceburi, termasuk hipnosis. Hipnosis ni bukan untuk pukau orang, bukan. Tapi kalau saya nak lebih panjang lagi tu kemudianlah. Tapi itulah sedikit jawapan saya kepada secret. Fadlan. Macam mana nak ikhlaskan diri dalam berinfak, kadang-kadang nakkan perhatian. Saya bukan nak cakap apa. Budaya hari ni, Allahumma salli ala Muhammad, satu orang, dia risau sangat berkenaan dengan pemberian ataupun infak. Dalam bab infak ikhlas ni susah kalau kita nak cakap dengan ringan. Sebab saya kira ni saya sebagai sekali penutup lah. Saya boleh siap boleh Allahumma salli ala Muhammad. Sebab nak tutup ikhlas ni perbahasan panjang sikit, okey. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ikhlas ni ikhlas ni nak tahu tak? Ikhlas ni Rasulullah pernah ditanyakan tentang, ya Rasulullah, ma ikhlas. Nabi juga tak tahu apa maksud ikhlas. Kalau kalian tanya saya akan cakap saya tak tahu ikhlas tu apa. Kalau kalian tanya Rasulullah
Rasulullah pun cakap tak tahu ikhlas tu apa. Sa'altu anil Jibril, dan Nabi pula tanya kepada Jibril, ma ikhlas, apa kata ikhlas? Jibril pun tak boleh jawab. Jibril pun tak boleh jawab ikhlas tu apa. Dan yang terakhir, Jibril akhirnya tanya kepada Allah. Tengok ni, kalian tanya dekat saya ikhlas tu apa, saya tak pandai jawab. Saya tanya dekat Rasulullah, Rasulullah cakap dalam hadis kudusi, Rasulullah tak pandai jawab. Rasulullah cakap dekat Jibril dalam hadis kudusi, Jibril tak pandai jawab. Last kali Jibril tanya dekat Allah, Allah jawab. Apakah itu yang disebutkan sebagai ikhlas? Artinya adalah asra min asrari auda'tu fi qalbin. Ikhlas itu adalah rahsia daripada rahsiaku yang aku letakkan di dalam hati orang-orang yang aku kasih, orang-orang yang aku cintai. Ikhlas adalah rahsia. Poin pertama. Yang kedua, saya kalau sikit-sikit kalian takat gambar, post sumbangan, baguslah, bolehlah. Tapi saya tengok hari ni kalau boleh amalan yang lebih banyak berkhalwat dengan Allah sendiri itu lebih baik sebenarnya. Lebih baik. Kalau kalian nak bagi infak, kadang-kadang kalian jangan buat banking. Kalian buat cash deposit machine. Kenapa? Cash deposit machine, orang tak tahu pun yang kita bagi duit dekat dia. Dia menyelamatkan diri kita daripada merasakan kita di atas, orang lain di bawah. Okey? Biar orang terkejut tiba-tiba dapat duit. Orang tu mesti bersyukur. Dia mula fikir apa aku dapat ni? Alhamdulillah. Cash deposit machine. Alright? So Allahu Akbar. Lakukanlah kebaikan dan teruskanlah perjuangan. Dan disebutkanlah Ustaz, bagaimana kita nak zahirkan kesyukuran kepada Allah. Adakah dengan meminta lagi pada Allah itu menunjukkan yang kita tidak bersyukur? Tidak. Dia ada beza. Ada dua orang. Ada satu orang yang meminta handphone. Dia kata, saya nak handphone. Dan dia dapat, Alhamdulillah. Itu kalau kita minta dengan manusia. Tapi kalau kita minta dekat Allah, tak ada had. Ya Allah, aku bersyukur kau bagi aku handphone, Ya Allah. Tapi aku nak lagi, Ya Allah. Berikan aku lagi, Ya Allah. Ya Allah, Tuhan aku, bagi aku lagi, Ya Allah. Dia pun minta lagi handphone. Allah boleh bagi dekat dia. Minta lagi banyak dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk Allah Taala kurniakan handphone, berikan lagi nikmat dekat dia, adalah tanda dia mengenali bahawa Allah Taala itu Maha Kuasa dan Allah Taala adalah zat yang mampu menyempurnakan segala hajat kita. Ayuhal mustami'un al-kiram, oleh kerana itu berusaha bersungguh-sungguh, berjuanglah kawan-kawan kita. Yang paling penting support kawan-kawan kita guys. Support. Kalau ada duit, biar duit berpusing di antara umat Islam. Duit berpusing di antara orang-orang yang kita sayang. Saya sebenarnya, cuba kalian tengok duit duit kita sebenarnya banyak berpusing, akhirnya sampai kepada saya kena faham kita memang kena sokong perjuangan Islam, sebab Rasulullah pun minta sahabat dia sokong peniaga-peniaga Islam ketika mana berada di pasar Bani Qainuqa. Okey, saya cuma nak beritahu kepada anda, kalau dekat apa nama tempat yang orang beli internet tu, beli laptop dekat KL tu, apa nama tempat Cina tu? Bukan Leisure Mall, Loyat. Loyat. Di Loyat, sekadar maklum yang saya dapat maklumat lah, ada kenalan saya kat sana, hanya ada 3 kedai saja kedai orang Islam. 3 kedai saja. Ada satu tu kedai yang dia daftar dengan PPIM lah, geng-geng apa ni, Malakat Mall lah. Saya nak beritahu anda, sebenarnya banyak duit kita akhirnya disalurkan kepada orang yang kita lebih percaya dia, wa imma kita tak kenal dia. Bila kita perlu beli barang-barang kereta, mana ada orang Islam kita pegang automotif. Bila kita kena beli barang-barang internet, sangat sedikit orang Islam kita yang berniaga laptop. Walaupun Mara Digital di Kuala Lumpur tu, kerajaan dah tolong gerakkan, masih tak mampu. Dan kadang-kadang ada maklumat sebut Mara Digital pun kadang-kadang mereka terpaksa ambil stok mereka di Loyat. Banyak pergerakan-pergerakan yang berlakukan dan kita belum cukup kuat. That's why saya nak kata, sokong kawan-kawan kita. Mudah-mudahan semua kawan-kawan saya yang ada malam ni, yang kita kenal pada waktu yang barakah ini, semuanya Allah Ta'ala berikan kejayaan, semuanya Allah Ta'ala berikan keberkahan, dan semuanya Allah Ta'ala memberikan kepada kita kemajuan dalam kehidupan, insya-Allah. Jadi yang baik datang daripada Allah Ta'ala, yang fakir miskin banyak kejahilan daripada diri saya sendiri, hakikatnya semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan saya serahkan kembali kepada Datuk Seri Hasif. Persilakan. Masya-Allah Datuk Seri ya Ustaz. Jazakallahu khairan katsira ya dai kita ya pada malam ini. Masya-Allah.
sangat-sangat orang kata padat. Yang bertanya soalan pun lain macam kan, bertubi-tubi. Ada lagi tak puas sebenarnya. Tak apa, nanti kita set time, kita kidnap ustaz kita. Bawa pergi office, kita bawa khas untuk korang. InsyaAllah. Ada masa, COVID dah settle, PKP dah tak ada, kita bawa pergi office. Boleh Ustaz? Boleh. Kasih on, insyaAllah. Okay, baik. So, secara khulasah, secara kesimpulannya pada malam ni, ingat, hashtag ustaz kita buat sebab Allah tu, Ustaz tak mention tadi. Allah. Hashtag buat sebab Allah. InsyaAllah. Okay, so biarlah kita buat apa-apa pun. Saya sangat tersentuh bila ustaz cakap tadi nak mohon nak sumbang apa semua tu, biarlah dalam CDM. Betul juga tu sebenarnya, sebab bila kita transfer ni kita sendiri kita dah hantar tapi orang tu tak ada pun cakap thank you kat kita ke apa, buat kita rasa macam berharap pula kan. Padahal niat kita pada asalnya nak sedekah tu ikhlas. Tak boleh jadi tak ikhlas. InsyaAllah, so lepas ni ilmu baru, mungkin kita boleh CDM je. Mukasha, withdraw duit banyak sikit. Begitu. Okay, so turut. cara kelasnya ingat, kita biarlah buat apa-apa pun niat kerana Allah Ta'ala. Bila kita buat sebab Allah, insyaAllah semuanya dipermudahkan. Yang baik juga dari Allah, yang lemah, yang kurang, semua berpunca daripada kelemahan saya sendiri. Terima kasih juga sekali lagi yang mana sudi lapangkan waktu pada malam ini bersama-sama dengan da'i kita. Jadi saya akhiri Pillow Talk kita pada malam ini dengan serangkap pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insyaAllah berjumpa lagi. Daun sirih, daun selasih. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Salam.